A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi acara, Bahagia Profesor Madya T.S. Muhammad Rahimi Yusof, Penolong Naib Chancellor Pembangunan dan Pengurusan Fasiliti, yang bahagia Profesor Datuk Dr. Zulkifli bin Buang yang juga melapangkan masa hadir. Seterusnya Encik Muhammad Irwan bin Muhammad Yunus, Pengarah Pejabat Pengurusan Kenderaan Universiti, pengarah, para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur alhamdulillah dapat bersama-sama pada pagi ini dalam majlis yang cukup besar maknanya, buat secara santai-santai kan. Ramai yang datang hari ini. Dia kalau MC memuji tu makna dengan harapan dia tak kena apa-apa lagi ni kan. Dia berpantun kan, awal bismillah mula bicara, dia terlupa tu, patut memula tadi baca pantun tu, tengah-tengah baca bondo kan, awal baca pantun kan, tengah-tengah. Saya UTM ni bukan asing lah kat saya adalah salah seorang pernah hadir sebagai jurulatih untuk penebak-penebak UTM lah dulu. Saya ingat dan 2-3 kali juga saya datang untuk bantu penebak-penebak masa tu. Cumanya bukan UTM ni tidak ada penebak yang bagus, tetapi sebenarnya mereka, orang kata pada ketika zaman mereka tu ada kekurangan latihan yang masa tu. Dan ada seorang lah daripada utara, budak-budak perempuan, Shu nama dia, saya panggil Shu je, antara penebak yang bagus lah, tapi masa tu support je lah. Cuma nasibnya dapat universiti lain masa tu tengah kuat sangat pula masa tu. Tapi hari ni semua sama dah. Sebab kualiti bukannya makin bagus, tapi kebanyakan penebak hari ni kebanyakannya mereka malah membaca. Student hari ni malah membaca. Jadi saya fikir salah satu tempat rujukan yang paling baik sekali tentang isu-isu semasa, politik, ekonomi dan sosial adalah KEPCO. Itu adalah tempat rujukan paling baik, sebab biasa pemandu ni semua isu dia tahu, macam bagus-bagus tu kan, semua dia tahu macam pemandu kan. Dia kalau apa cerita pasal menteri, wah cerita politik dia pun ada teori dia. Siap satu tu adalah dia akan ada seorang dua pemandu tu, dia lah yang paling tahu sekali pasal isu. Dia paling rapat kat pejabat TYT, dia paling paling berapat sekali dengan pejabat ketua menteri dia. Tak kira lah ketua menteri mana, dia paling rapat sekali. Macam tu lah. Dia memang ada orang macam tu. Ada seorang tu pula dia kan, dalam diam-diam tu dia tipu klaim. Ni contoh. Jadi makna kata benda-benda macam ni kan, benda-benda macam ni sebenarnya berlaku dekat banyak universiti kecuali UTM tak berlaku. Macam tu ajar gambar. Jadi kena faham lah tu. Ui, sadap malun kan. Jadi sebenarnya itulah. Sebenarnya kita ni tajuk yang paling baik sekali hari ni, sebenarnya keikhlasan bekerja. Saya nak beritahu apa, itulah sayangnya Allah kat kita. Kita mula-mula kan dapat kerja kan, kerja jadi pemandu, ada orang cakap kan, kau kerja apa? Kadang kita tak teramak nak bercakap lah. Macam asisten saya ni lah, yang belah kanan dekat Masjid Tanah. Tu sebab saya panggil dia pilot, saya tak panggil dia driver kan. Pilot, merangkap asisten, cameraman, live semua dia jaga sekarang. Jadi semua boleh. Dia yang paling penting pemandu ni apa yang paling penting sekali? Rahsia paling penting sekali. Rahsia UTM ni semua dalam tangannya, pemandu-pemandu ni. KEPCO ni pemegang rahsia besar universiti. Jadi jangan share-share dalam Facebook. Tapi yang nak malu apa? Kadang orang tanya kau kerja apa? Pemandu. Saya tak malu mengaku. Arwah abah saya dulu pemandu. Pemandu pernah jadi pemandu dekat Jabatan Pengairan dan Saliran. Kan, bawa balik Pajero JPS masa tu. Tak ada logo. Bila tak ada logo tu naik terasa macam nak orang kaya tu masa tu kan. Hantar pergi sekolah tu kan, saya kerja, bah depan sikit bah, biar orang nampak tu naik Pajero. Masa tu Pajero handal sangat lah tu masa tu. Kan, kemudian arwah abah saya pernah jadi driver untuk seorang datuk. Macam mana dilayan pemandu ni, macam mana? Kan, anak orang kaya tu dijemput, bila turun daripada kereta tu, oi dah pukul 5, dah pukul 10 dah, pap, dia pakai balik baju uniform dia mak kawasan tertentu. Dia siapkan tu,
Tu yang bilik air tu cuci. Punya mulia kerja nak pastikan tandas tu bersih untuk orang selepas itu. Saya pernah jumpa ada satu tandas tu, saya tak nak sebut ke mana. Satu tandas tu bayangkan najis tu dalam sinki, bayangkan. Dalam sinki melintang. La ilaha illallah. Bayangkan orang lemah jantung nak basuh muka, cuba bayangkan. Melintang elok panjangnya. Bukan bergerak daripada UTM menuju ke Alur Gajah. Perjalanan kita mengambil masa Alur Gajah kau cerita. Tapi dia menjadikan keadaan menarik sehingga kan student jangan dekat HEP dia minta tolong sangat Prof. Dia kata, Profesor Badiah boleh tak pastikan pemandu kami nak encik ni. Sebab dia ni kalau bawa best. Mak tak? Kadang-kadang ada orang minta sebab dia tu senang, boleh bunding. Pakcik, kita nak berhenti boleh tak? Nak makan-makan, nak minum sikit. Boleh lah. Dia minta. Dengannya kau minta, kau berani kau minta lah. Kau nak mampu kau minta lah. Driver gila weh dia ni. Ya kau tengok muka pun tak boleh belah ni. Sebab apa? Sebab dia dah tahu dah yang ni tak boleh pakai ni. Jangan. Tak, tu sebab kita kena buang. Kita kena buang benda tu. Tengok Nabi, macam mana Nabi, akhlak Nabi. Nabi nampak seorang makcik yang berbangsa Yahudi. Nabi kata, makcik boleh tak saya tolong makcik? Baiknya anak ni, anak daripada mana? Saya pada Mekah. Pun Mekah. Jaga-jaga. Makcik Yahudi dia kata. Ada seorang budak nama Muhammad, jahat Muhammad tu. Dia tak tahu yang tolong tu Nabi Muhammad. Nabi kalau kita lah, orang kutuk kita. Memang terlapih dah bakul tu. Tapi Nabi macam mana? Nabi senyum, Nabi angkat sampai ke rumah makcik tu. Letak mana makcik? Letak situ. Dah letak je nak bagi upah. Tak apa makcik, saya ikhlas. Baik betul lah anak ni. Siapa nama anak ni? Saya lah Muhammad yang makcik sebut tadi. Langsung diam. Akhirnya satu Mekah mengiktiraf betapa hebatnya akhlak Nabi Muhammad SAW. Itu sebab kita tak perlu cakap aku ni baik tau, aku tolong, aku tak kisah pun. Selama ni aku tolong, aku bawa ke sana kemari. Kita sabut tu nampak memang tak ikhlas. Jangan sebut. Tu sebab orang perempuan jangan ngungkit-ngungkit. Kan, orang perempuan jangan mengungkit. Hidup mengungkit hidupnya. Saya berani cakap sebab perempuan tak apa-apa ramai. Ni tu berani cakap tu. Ini lelaki ramai. Tak adalah bukan perempuan sini lah, tempat lain. Mungkin dia kerja. Saya ni. Dia masa dia tolong, ikhlas. Tapi waktu dia marah, dia sebut balik. Itu masalahnya. Kan, abang kan nak pergi. Abang ambil ni. Abang tak ada duit kan. Abang nak pergi kerja kan. Ambil. Isi minyak motor abang. RM50 ni. Iyalah ambil. RM50 melempah minyak motor ni. Abang, lebih tu abang buatlah belanja. Ikhlas ke ni? Ikhlas lah abang ni. Ambil lah, tak apalah. Abang sayang saya tak? Iyalah sayang. Kalau sayang ambil. Sebab salah. Bila dia memperjudikan kasih sayang, kita terpaksa ambil. Ambil. Ikhlas. 3 hari lepas tu bergaduh kan. Jangan sebut. Sampai hati abang. Dah macam-macam saya tolong abang. Abang ingat tak masa saya bagi pinjam itu? Dah bagi pinjam lah dah. Hari tu kau kata ikhlas. Hari tu kau kata ikhlas. Bila bergaduh dah jadi pinjam lah. Apa hal? Kan? Jadi suami itulah masalah. Orang perempuan satu je. Malaikat ni kalau kita ungkit dia padam. Tu. Jadi jangan ungkit-ungkit. Saya bagi abang duit dulu. Abang ingat tak? Pak, padam pahala. Saya bagi abang duit belanja hari-hari, padam. Saya ingat tak saya keluarkan duit ASB, saya bantu abang nak beli motor punya pasal. Padam pahala tu. Saya lahirkan 7 anak untuk abang. Bayang 7 anak punya pahala beranak macam perang syahid ni kan. Padam. Rugi tak rugi? Rugi. Jadi jangan ngungkit. Cuba tengok orang lelaki. Bila bergaduh, mana pernah dia ngungkit? Sebab dia tak tahu nak ungkit apa. Apa pula yang aku nak ungkit ni? Tak tahu. Macam tak ada jasa, baik aku diam je. Kan? Jadi orang perempuan lepas ni kalau nak ungkit pun sebut macam mana? Dah macam-macam saya buat untuk abang. Apa dia? Lu fikir sendiri. Tentu. Jangan sebut. Sebab sebut nanti kena padam. Macam dia bisa dia fikir. Jadi mana kata dalam hidup kita ni jangan ungkit-ungkit. Ungkit ni pun menunjukkan kita ni tidak ikhlas. Kemudian sentiasa istiqamah melakukan kebaikan. Bas ni. Bas ni bukan aku jaga. Tak. Alang-alang kita dah tembak pakai pipe tu kan. Kalau tak tembak bas tu keliling. Alang-alang bas bola tu pun tembak lah sekali. Contoh. Jadi buat kebaikan. Tu ya. Kadang nampak kau cik mana. Lah siapa yang siramkan bas ni? Allah makasih weh. Alah tak ada apa lah. Kebetulan aku tembak tadi. Tembak lah sekali. Alang-alang kau dah tembak tu kau komeh lah dalam sekali. Wah kau ajar ni. Lebih-lebih ni kan. Agak-agak lah kan. Aku dah tolong sikit-sikit lah. Jadi mana kata kita bagi. Tak, itu satu bentuk sedekah sebenarnya. Sedekah dengan menghulurkan bantuan. Menghulurkan bantuan kepada yang lain.
Buat kebaikan banyak-banyak. Bila naik bas hari tu kita niat nak sedekah. Jadi kita beli air mineral. Air mineral yang kecil-kecil ni. Jadi jangan ni spritzer ni mahal, yang kecil sikit. Jadi beli. Jadi siapa yang naik bas hari tu kita hulurkan. Ni adik ambil dek. Bagi penumpang-penumpang, nampak? Dia bagi penumpang-penumpang bagi. Dia macam dah tahu dah. Tak nak sebut air. Kan dia bagi seorang-seorang. Bila dah bagi seorang-seorang dah bagi kan, dia tanpa sengaja, tanpa sedar kita dah buat sedekah yang paling mudah sekali. Beli buah kurma, packing dengan siap-siap. Dek, ni semua ni pakcik hadiah ni, sedekah hari ni. Kemudian ingat tak kisah yang pemandu pengayuh beca? Pengayuh beca di Indonesia. Dia kayuh beca setiap hari Jumaat, dia niatkan hari Jumaat tu dia kayuh free. Maknanya dia nak sedekah dengan orang. Dia kayuh beca hari Jumaat dia free. Ada seorang tu naik, tak apa, hari ni percuma. Hari ni percuma. Sampailah seorang perempuan kaya naik beca tu. Dia bawa sampai ke destinasi. Orang kaya ni nak bagi duit. Perempuan kaya ni bagi duit. Tak apa bu. Hari ini percuma. Dia macam tak percaya. Dia rasa macam orang tu tak nak terima duit dia. Dia rasa macam orang tu hina dia. Dia terasa macam tu. Dia tak percaya ada orang sanggup mengayuh beca sejauh itu kerana nakkan, orang kata nak pahala semata-mata. Dia tak percaya. Jadi lepas tu, minggu tu hari Jumaat satu kali lagi, dia saja tahan beca yang sama. Kali ni dia saja bawa tempat yang jauh betul. Biar sampai berpeluh-peluh dah pemandu beca ni, pengayuh beca ni. Sampai dekat tempat tu, dia pun cakap, berapa? Dia katanya kan, berapa? Indon nak, bahasa Indon kan. Jadi, dia kata, tak, hari ni saya sedekah. Hari Jumaat, setiap hari Jumaat saya sedekah. Saya tak ambil bayaran. Masa tu barulah dia sedar, orang ni betul-betul memang percuma pada hari Jumaat. Jadi dia kata, boleh tak kau bawa aku pergi ke rumah kamu? Bawa kat rumah dia, sampai ke rumah dia, rumah dah nak roboh. Isteri seorang, anak dua. Penting tu cerita, isteri seorang, anak dua. Pemandu ni kan percaya benar kan. Dia dalam dia bawa bas, abang hari ni out station ni sampai Terengganu mungkin lambat sikit balik. Kan mungkin 2 hari baru balik. Aku tak percaya benar dah mal mana dia. Kan bahaya. Tapi kecuali UTM lah, UTM okey, tempat lain. Jadi mana kata, dia pun bagi anak seorang, anak 2 orang, kemudian isteri ni seorang. Dan rumahnya nak roboh dah. Buruk sangat rumah dia. Maka pada ketika itu menangislah orang kaya ni, dikata, aku sangat tersentuh hati, bayangkan engkau boleh bersedekah sampai begitu sekali, dia bersama dengan kefakiranmu. Maka selayaknya lah aku sepatutnya lebih lagi memberi sedekah dengan kekayaan aku. Maka mahukah engkau membantu aku untuk sedekah? Bantu macam mana? Dia kata. Tak, mahukah kamu? Sudikah kamu? Dia kata dia sudi. Tapi kalau kena dengan pertolongannya adalah dia minta pengayuh beca ni, isteri dia dengan anak-anak dia ikut dia bersama-sama pergi mengerjakan umrah. Bayangkan dia bayar perbelanjaan orang miskin ni pergi umrah tanpa sedar dia dapat pergi umrah secara percuma berkat dia sedekah percuma setiap hari Jumaat mengayuh beca. Maksudnya apa? Tak berkira. Bawa percuma tak berkira. Cuba tengok Sudin Sata dengan Ramli, Aziz Sata dengan Ramli, ingat tak? Yang naik beca. Mana boleh aku tu naik ke matu punggung aku kan. Dia kira ni apa pasal pula saya 5 sen, apa salah ni? Berkira. Sebenarnya mesej nak disampaikan bila berkira macam tu lah. Yang rugi siapa? Kita juga rugi. Tapi sebenarnya kita boleh aja kan. Kita boleh aja sebenarnya buat kebaikan banyak-banyak. Macam tadi kan, kita tak sangka dalam kita lebih kurang dengan orang, tak apalah kita buat. Kadang-kadang bila kita tengok claim kita tu macam overtime kita tu sampai berapa jam, kita saja kurangkan sejam. Kenapa pula kau kurangkan? Biarlah, mandi takut ada yang terlebih-terlebih, nanti dulu-dulu tu aku nak cover balik. Biarlah aku kurangkan sejam. Sebab dulu mungkin ada yang tak patut claim, mungkin dulu kita tak tahu. Saya ada seorang staff saya dulu jadi jawatan saya bukan kaleng-kaleng lah dulu. Dulu jawatan saya pengarah undang-undang dan penguatkuasaan. So saya ada 80 orang penguatkuasa, saya ada pembantu takbir, kemudian ada juga unit parking yang duduk bawah saya dulu. Ada seorang pakcik ni, Aziz bin Mat John, nama sebenar. Memang nama dia. Dia dekat pejabat. Hari sekali tu saya tertinggal barang, saya balik ke pejabat malam. Saya datang ke pejabat nak ambil barang pukul 9.30 malam. Saya tengok mak terang lah pejabat ni. Ada orang kerja lagi ke? Saya masuk tengok Cik Aziz ni tengah susun file, tengah susun dia punya dokumen-dokumen. Dia tengah buat kerja lah. Saya kata, wah Cik Aziz lambat balik. Saya memang tuan dia kata, saya kalau andai kata saya tak ada apa-apa hal, memang saya akan overtime sampai pukul 10 malam setiap hari. Masa tu dia 2 tahun lagi nak pencen.
Dia lagi 2 tahun nak pencen. Saya kalau tak ada hal, saya akan buat overtime setiap hari tu. Yang tak ada hal, saya terus, maknanya lepas pukul 5 tu saya akan sambung terus. Lepas makan kan saya sambung balik sampai pukul 10 malam setiap hari. Melainkan ada hal aja baru dia tak buat overtime. Wah, saya pun cakap, wah banyaklah overtime yang tu. Tak adalah tuan, untuk 2 tahun ni saya memang tak claim. Dia buat overtime setiap hari dan dia tak claim. Kenapa lah macam tu je, Aziz? Sebab saya banyak berhutang budi dengan organisasi ni. Dulu saya buat loan, buat pinjaman rumah, pinjaman kereta, semua dah habis bayar dah. Anak-anak saya semua lepas dah. Anak saya dapat masuk universiti pun dengan duit saya pinjam dekat organisasi ni. Kemudian alhamdulillah semua dah lepas, jadi saya tak tahu macam mana cara nak bayar. Saya bayarlah dengan cara ni. Mungkin dulu ada yang terlebih terkurang mana yang saya buat tu. Saya harap dengan cara ni saya boleh cover. Fikirlah. Orang fikir nak cari berkat dalam kerja. Dan sampai kesudah orang puji kerja dia. Bila dia pencen, orang terasa kehilangan dia. Sebab dia bekerja, dia banyak tolong orang. Dia tak kisah, dia kena kerja ganti orang lain yang nak bercuti. Kadang-kadang kita cuti main cuti, lantaklah siapa ganti aku, ada tak ada tu bukan hal aku. Yang penting aku dah cuti. Kan, yang penting aku cuti. Bos aku dah lulus, aku nak ambil apa? Lantak kau lah, macam itulah. Kan, kadang-kadang ada orang macam tu. Sedangkan bos memang betul jenis-jenis orang yang sibuk. Nak pula pangkat Profesor Madya, memang sibuk. Kan, bukan cakap tuan ni contoh. Dia sign cuti. Dia lulus, memang lulus, tapi sampai masa hari tu dia tak ingat dah hari tu orang tu cuti. Mana pergi ni? Dia cuti. Apa saya cuti? Wah, itu kita yang lulus kan. Termasuk yang bercakap ni. Betul? Kan? Lepas tu nak minta cuti pula kan, nak jumpa orang pengarah pula, bukan hari-hari. Biasa Tuan Irwan kan yang luluskan cuti. Biasanya bukan Tuan jumpa dia akan jumpa dia punya pembantu kat luar tu. Dia okey tak? Hoi, nak minta cuti bukan hari ni, jangan, memang tak lulus punya. Kawan tu mood tengah tak okey tu. Jangan minta. Ya, saya dulu macam tu lah kan. Budak-budak takut dengan saya dulu kan. Jadi sebenar-benarnya dalam hidup kita ni satu je, jangan berkira, insya-Allah banyaklah Allah bagi kat kita. Buat baik banyak-banyak, insya-Allah banyaklah ganjaran untuk kita tanpa kita sadar. Seterusnya, tidak mengingati kebaikan yang kita lakukan. Benda baik dah buat sudahlah, tak salah dia sebut-sebut. Kadang-kadang saya pernah buat satu team building kan, saya pecahkan pada grup-grup. Kemudian saya minta dalam dewan ni, saya kata dalam 50 orang masa tu, masing-masing tolong tulis surat tajuk dia terima kasih. Terima kasih kepada semua orang yang dekat dalam ni, siapa yang pernah buat baik dekat dia, tolong tulis. Saya ucap terima kasih kerana dulu dia pernah tolong saya ni. Tulis. Jadi semua dia tulis dalam dewan tu, Apa yang berlaku? Yang seorang tu menangis dia sebab apa? Dia tak sangka banyak surat kat dia. Dalam dewan tu ada seorang tu satu surat pun tak ada untuk dia. Wah, dah lama kau jual, mana tak menulis kau jual. Tak ada siapa yang peduli benda dia ni, memang jenis tak nolong. Fikirlah, cuba tanya balik. Apa yang kita dah tolong orang setakat kita kerja? Cuba tanya balik. Ada seorang tu dia tak sangka. Terima kasih banyak sebab akak ni dia dulu pernah, saya tak ingat nama dia, tapi dia tujulah ke akak yang baju ni tudung oren kata. Akak ni dulu pernah tolong saya fotostatekan IC untuk anak saya sebab masa tu nak cepat sangat. Sebab nak hantar dekat ni, nak hantar dekat bos. Yang seorang terima kasih sebab dia pernah tolong gantikan kerja saya masa ni. Dia tak sangka benda tu yang pada dia kecil disenaraikan oleh orang lain. Dan bayangkan apa rasa kita kerja rupanya selama ni kita tak tolong orang. Cuba fikir. Tu yang Nabi sebut khairun nas anfa'hum linnas. Sebebek manusia boleh beri manfaat pada orang lain. Menangis hakak yang seorang banyak surat kat dia, dia tak sangka benda kecil tu dibesarkan terima kasih tu oleh orang lain. Kita nampak macam tak ada apa-apa. Saya teringat dulu ada sekali tu saya tak bawa duit. Saya memang lapar sangat. Tapi alhamdulillah akak ni datang bawa makanan. Keluar cerita tu. Saya ingat gila lauk yang dia bawa masa tu. Tolong sak kicap ya. Tapi cerita jangan main-main. Saya gomah telur tu. Dan pagi telur sak kicap, tengah hari telur dadah, malam telur hancur. Telur. Tidur malam bau kauh, hanyir mulut. Tapi itulah dia kan. Jadi makna kata kita nampak benda tu kecil tapi sebenarnya besar makna ke orang lain. Kita nampak macam tak ada apa-apa kan? Sebab tak ada apa. Macam anak-anak lah. Anak-anak kita kadang-kadang kita bagi dia RM5 hari tu. Nah, ayah, mood ayah baik ni bagi RM5. Rupa-rupanya anak tu tak belanja pun RM5 tu, dia simpan dalam wallet dia tinggal ayah dia bagi RM5. Dia akan ingat sebab sama ni biasa dapat RM1. Ayah happy gitu. Rupa ayah kena nombor. Wah, ajar betul. Ayah ni pun satu kan, salah tu kan.
Dia bukan boleh, dia dalam berak-berak tu kan. Kau anak kau berapa orang? 3 kau, 5 kau. Belum ada rezeki kau 2, 3, 5, 0, 2. Jadi tu tanya anak kan. Mileage kau berapa dah? Bas baru ni berapa mileage kau? Dah 5,300, 5,300, 5,320. Baik, pap, tikam. Kono pula penyakit. Dia jangan kono, memang penyakit lah. Aduh, hai. Tapi saya tengok alhamdulillah di UTM tak ada warak 2 parkun. Semua warak kan. Jadi nampak perempuan pun tunduk. Jadi macam tu lah. Tu dekat UTM ni memang nampak macam tu lah kan. Kemudian seterusnya sentiasa bersabar dengan kesulitan. Apa juga ujian Tuhan bagi, orang hina, kadang-kadang orang tak hormat kita, anggap tu ujian. Tuhan nak tengok kita macam mana, kita sama macam dia ke tidak. Ingat tak kisah Saidina Abu Bakar? Saidina Abu Bakar pernah sekali itu dia jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah datang ziarah Saidina Abu Bakar, mereka berbual berdua. Tengah berbual, datang seorang Arab Badui, dia makinya Saidina Abu Bakar. Dia hamun macam-macam, dia kutuk macam-macam, tuntang dia bagi. Kemudian bila Saidina Abu Bakar terengah tu, bermula tu dia sabar, lepas tu dia bangun. Dia bangun, dia pandang Arab Badui tu, senyap Arab Badui tu. Bila Arab Badui tu senyap, Saidina Abu Bakar duduk sambung balik berbual dengan Nabi. Nabi senyum. Arab Badui tu masuk second round, dia kutuk lagi Nabi. Tuntang dia balun. Dia balun kali kedua, kali ni Saidina Abu Bakar bangun sekali lagi, pandang dia, senyap sekali lagi Arab Badui tu. Maka bila dia senyap, Saidina Abu Bakar duduk sambung balik berbual dengan Nabi. Nabi senyum lagi. Tapi kali ketiga bila Arab Badui tu kutuk dia masuk third round kan, masa tu Saidina Abu Bakar dah tak boleh tahan. Dia balik apa yang dikutuk tu, segala binatang yang ada kat kebun tu, daripada kambing sampai unta, semua dia sabut dah. Bila dah sabut, dia maki balik Arab Badui tu. Nabi bangun dan Nabi tinggalkan Saidina Abu Bakar tanpa memberi salam. Nak beritahu, itu makna Nabi marah sangat. Nabi bangun tak bagi salam tu makna Nabi marah sangat tu. Itulah level Nabi kalau marah sangat. Kita kalau marah sangat, kalau seorang bangun tinggalkan majlis, kita boleh anggap dia sakit paut, dia ada hal. Tapi Nabi kalau dia tinggalkan majlis tu tiba-tiba, makna Nabi marah tu. Kan? Kita tak kecil hati, kita selagi tak kena nampak kat BP ni, kita tak tahu dia tu marah tu. Dia marah ke? Kenapa? Okey, kan? Tak, Nabi macam tu. Jadi bila Nabi dah tinggalkan macam tu, Saidina Abu Bakar kejar Nabi. Ya Rasulullah, kau terangkanlah kepada aku apakah kesalahan aku, janganlah kau biarkan aku keliru. Maka Nabi sebut apa? Waktu Arab Badui itu memaki hamun engkau, melemparkan kata-kata nista kepada engkau, dan engkau bersabar dan terus berbual dengan aku tersenyum kerana aku melihat seramai-ramainya malaikat berada di keliling kamu dan mendoakan kesejahteraan kamu. Kemudian apabila kali kedua dia maki kau lagi, kemudian kau terus bersabar dan berbual dengan aku lebih lagi tersenyum kerana aku nampak bertambah-tambah malaikat yang duduk di sekeliling kau mendoakan kesejahteraan kau. Tapi apabila kali ketiga kau balas balik kutukan dan cacian Arab Badui itu, sungguhnya pada ketika itu aku dapat lihat bagaimanakah tempat malaikat tadi mencaci engkau pula, mengeji engkau. Maka dia tinggalkan pula engkau dan tempat mereka digantikan dengan syaitan dan iblis yang terus menghasut kau. Kutuk lagi, apa lagi, bagi lagi. Dan pada ketika itulah aku meninggalkan kau tanpa memberikan salam. Itu sebab kadang-kadang bila kita marah, kita gemar cakap yang bukan-bukan. Sebab syaitan menghasut kita. Dan kemudian sebelah malam kan kita pun cakap, kenapalah aku cakap macam tu tadi kat dia. Tak patut betul. Sebab apa? Sebab kita didorong oleh syaitan dan iblis. Itu sebab pentingnya kita ni buat kebaikan. Buat kebaikan banyak-banyak. Jangan kita poning-poning kepala, kan? Jangan kita poning kepala kita. Sentiasalah kita tidak mengingati kebaikan dilakukan dan sabar dengan setiap kesulitan yang berlaku. Kesulitan ni macam-macam. Dalam bekerja tiba-tiba time tu lah rotek mati. Time tu lah anak demam. Time anak demam, time tu lah kena bayar duit ini, time tu lah kena bayar duit itu. Sabar. Mana ada Allah uji kita ni. Jadi ingat, orang yang bijak sentiasa nampak jalan pada setiap masalah. Kita duduk bincang tengok mana yang boleh didulukan. Ada tak semua-semua lain untuk menyelesaikan masalah kewangan kita. Daripada menipu klaim, jangan. Percaya cakap saya, Nabi dah sebut tentang 7 perkara. Kejap lagi saya akan share. Salah satunya adalah mencari rezeki yang halal. Nabi suruh kita cari rezeki yang halal sebab apa? Sebab yang halal itu cukup buat kamu, Nabi kata.
Duit yang kita tipu takkan cukup, malahan kita nak tipu lagi. Tipu kali ketiga sebab nak tutup lubang pertama dan yang kedua. Tipu kali keempat nak tutup lubang pertama, kedua, ketiga. Tipu kali kelima dan akhirnya terlampau banyak lubang dah tak tahu nak tutup yang mana. Semua orang dah tahu dah kerja kita mengorek lubang tanpa menutup dah. Ya, semua orang tahu dah. Tak terkenal pula saka meminjam kerja. Memang takkan bayar, kita tahu. Ini muka takkan bayar. Tapi kalau kita nak bagi. Ya, dan bagi kau 300. Aku tak harapkan kau bayar, tapi inilah sekali dan tolong kau. Ingat tu, macam tu. Kalau kau bayar, insya-Allah ada harapan aku bagi kau pinjam lagi. Tapi kalau kau tak bayar, setakat tu lah. Ramai hari ni tanda-tanda akhir zaman, orang yang beri pinjam ke orang kesegan dengan orang yang meminjam. Tu tanda akhir zaman. Dia relax macam tak ada apa-apa. Kita apa yang nyusun ayat, bang hari tu ingat tak bang yang kau pinjam duit aku tu 300. Ada kau aku pinjam. Kau ngajar betul. Kau dah lah pinjam, masa pinjam susun ayat macam baik kau teh kau jo. Tapi dah dapat duit dia lupa pula kan. Bukan kau bagi kau itu. Oh mak dah. Lepas tu siap ajaklah kawan-kawan jadi saksi, kau tanya lah. Dia orang semua cakap kau bagi kat kau. Oh mak. Tak apalah kan. Jadi dalam hal tu anggaplah tu sebagai satu ujian. Tetapi percayalah yang sesungguhnya Allah ni bagi tahu kita apa dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah takkan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan kita, keupayaan kita. Seterusnya adalah mengharapkan ganjaran pahala di akhirat. Apa yang kita buat hari ni kita tak dapat di dunia, akhirat confirm dapat. Itu sebab bila kita doa sesuatu, ya Allah berikanlah aku isteri yang cantik. Contoh. Berikanlah aku isteri yang cantik. Bila minta isteri cantik, dia ada 3 ya keadaan. Tuhan ni bila doa sesuatu 3 keadaan. Pertama, Allah akan makbulkan sebiji macam mana yang kita minta. Dapat bini lawa walaupun kek mata kita saja. Lawa lah tu. Atau yang kedua, tak dapat yang lawa macam tu, tetapi Allah Ta'ala bagi lagi baik daripada apa yang kita sangka. Lagi dahsyat lawa daripada apa yang kita bayangkan. Kita bayangkan lawa setakat macam Ratu Cantik Melaka. Rupa-rupa dapat Mira Filzah. Contoh. Jadi janganlah kecewa benar. Masa dah berlalu kan, kita tak boleh dapat memutarkan balik keadaan. Mira Filzah sudah berpunya. Macam tu je. Jadi mana kata Tuhan bagi lagi baik. Atau yang ketiga, dua-dua atau nombor 1 tak, nombor 2 tak. Rupanya Allah nak tunaikan apa yang kita minta di akhirat nanti. Itu mustahak tu, kita kena tahu. Ya. Dan seterusnya, tidak menghiraukan kejian manusia. Apa sangatlah yang orang cakap. Orang yang kutuk kita, tak kira lah direct ataupun dalam Facebook, dia memang tak ada kerja lain melainkan mengintai apa kita buat. Itu saja. Dia dah tak ada kerja. Usah dilayan orang gila. Layan orang gila, kita gila sama. Jangan layan orang poning. Orang poning, kita poning sama. Ada seorang orang gila dekat Mantin, dekat Negeri Sembilan. Dia daripada Mantin datang, dia bawa mata pancing masuk dalam kawasan sekolah. Pengawal keselamatan ni corner gila ni. Biar, dah orang gila ni, biarkan. Dia tak kacau orang, biar. Tengok. Yang ketua pengawal tu, dia pun masuk, dia pergi kat padang macam tu. Mam, dia pacak, dia pun tunggu. Apa buat tu? Mancing lah tu. Yang pengawal dia datang, pengetua pergi ditanya yang gila ni. Orang nak cakap orang gila jangan dilayan. Pengetua tu tanya yang gila tu, banyak dapat ikan? Orang gila ni jawab, kau gila, kau ni padang mana ada ikan? Sekarang siapa gila? Saya cakap, siapa gila ya? Orang nak cakap orang gila jangan dilayan. Dah lah, sudah kita sakit hati. Buat apa? Dalam Facebook tu kau nampak komen yang haters yang tak apa, yang benci tak apa benda dikutuk gitu. Kau tak suka, kau delete lah. Apa susah? Delete man. Tak payah pening kepala. Apa dah sakit-sakit je. Kau sakit hati kau tengok perempuan ni. Sakit hati kau. Kau sakit hati kau tengok lagi. Yang penumbuk terbalik tu kau tengok lagi. Saya akan buktikan yang saya boleh mengandung. Pijak kan kau tahu lah, kau tengok gitu. Kau nak tahu kau sakit hati dengan dia, kau tengok lagi. Lepas tu kau share dengan pemandu lain. Jadi macam mana pemandu tidak meragukan keinginan seksual kau tu? Betul tak? Ada satu lagi orang gila. Ada seorang ni, dia bawa kambing nak pergi ke masjid, nak korban kambing tu. Dia pikul macam mana. Dia kopit macam mana, dia bawa pergi ke masjid. Orang gila kat jambatan tu tangguh dia. Bawa pergi mana monyet tu dia tu. Bawa pergi mana monyet tu. Orang nak cakap, orang gila jangan tangguh. Jangan dilayan. Kan? Lagi orang yang bawa kambing ni jawab, ini kambing lah. Bukan monyet. Aku kan cakap dengan kau. Sekarang dia cakap dengan
Dia cakap dengan kambing, sekarang siapa monyet tu? Nampak tak? Dah kauban dah, orang gila jangan dilayan. Iya. Kita layan orang gila, kita poning sama. Itu saja. Tak payahlah orang kutuk kita. Orang kutuk kita apa? Nabi kena kutuk lagi, teruk lagi. Nabi kena tuduh sosek, Nabi kena tuduh ahli sihir, Nabi kena tuduh macam-macam lah. Nabi bukan kena tuduh, kena baling batu. Kita ada tak kena kutuk sampai kena baling batu? Tak ada. Tak ada, melainkan bawa tim bola, ya kan? Nah, bawa tim bola naik bas, kalau pula menang hari tu memang kena baling lah. Apa tu kan? Itu biasa. Tak apa penyakit kan? Jadi mana kata pedulilah. Jadi mana setakat kerja Nabi siap kena baling berdarah-darah, mencurat darah daripada kasut Nabi. Nabi tengah semayang dulu masa awal-awal Nabi berdakwah. Nabi sujud, bini Abu Jahal, bini Abu Lahab ambil isi perut unta letak kat tangkuk Nabi. Kan ngotak-ngotak bibi masa tu Siti Fatimah marah betul orang buat ayah macam tu. Kan? Tapi Nabi kata sabar. Nabi kata. Kan? Orang kutuk kita apa benar? Bukan. Orang tu kutuk kita, gugur telinga sebelah. Ada? Tak ada. Macam tu ke telinga kita. Dia kutuk kita jadi macam kita ni jadi apa? Turun pangkat. Tak ada juga. Pedulilah. Orang kutuk-kutuk kita tu biasa. Orang bukan tak cakap Samsul Debat. Ramai orang cakap. Kan? Orang cakap Samsul Debat. Saya kata, jangan dengar cakap orang ni. Samsul Debat tak ada kaitan dengan Naida Jebat. Jangan kau dengar cakap tu. Itu semua cakap-cakap kosong tu. Benda yang tak ada bukti, jangan dilayan. Benda ni akan menggugat rumah tangga sebenarnya kan. Takkan ada lah kan orang cerita ni saja lah. Orang kan cakap ikut suka dia. Kan? Bila orang cakap ikut suka tanpa asas, kita pula nak terasa. Kita marah dia. Kita marah dia bukan jadikan benda lagi baik. Tak. Kerja kita, jaga kerja kita. Yang penting kita tahu kerja kita. Aku dengar kan dia kan, kalau buat kerja kan dia klaim mesti tipu ni. Kita pun marah. Pasal pula selama yang aku tengok surat macam mana tengok mileage aku. Start pada itu apa? Kita lebih berhati-hati. Kita claim, kita ambil gambar meter, kita shot tulis, print, kemudian kita apa? Tak. Makna kerja kita lagi lengkap supaya orang tak boleh petikai kan. Jadi pada ketika itu sebenarnya bagus juga ada orang cakap. Macam saya dulu masuk debat dengan pidato kan, masuk pidato. Ramai orang cakap, kau ni tak boleh lah, aku tengok kau pidato ni kau tak boleh pergi meh. Saya masuk pertandingan, saya ingat lagi. Saya bertanding masa dekat ITM, masa saya belajar dekat UTM di London, Alu Gajah Melaka. Lendu. Saya masuk kan, sampai dekat apa? Peringkat saringan buat dekat sekolah kebangsaan Kubu. Saya ingat lagi, sebelah stadium Kubu tu. Dekat sebelah tu, dekat sekolah tu, dia buat saringan dalam 50 peserta, nak ambil 5 je untuk masuk final. Alhamdulillah dapat masuk final. Bila masuk final lawan dengan juara bertahan. Dulu kan ada konsep juara bertahan tunggu final. Lepas itu diumumkan keputusan, alhamdulillah saya berjaya dapat hadiah Sagwati. Dapat Sagwati dengan pen sebatang. Tapi masa tu saya cakap apa? Saya kata tak apalah. Kalau orang cakap kau tak boleh. Paling tidak saya dah buktikan saya boleh masuk final. Tahun depan tu saya langsung jadi champion kebangsaan pidato. Tak ada tunggu lama tu. Saya masuk, saya buat menang ke Ipoh Perak, Sejohan. Masa tu wakil Negeri Sembilan. Saya kata cukup, pidato cukup. Saya masuk debat pula. Masuk debat, saya dapat top rank best speaker Malaysia untuk debat diraja tahun 2000, 2001 dan 2002. Nampak? Sebab cara saya bercakap, macam ni lah saya cakap. Tak ada saya kawan-kawan cuma dulu tak adalah cakap Negeri Sembilan sangat, 1-2 terkeluar. Kan? Tapi mana kata kita buat cara kita. Lantaklah orang cakap. Yang penting kita buat betul-betul. Buat sungguh-sungguh. Jangan asbol. Asbol ni asal boleh. Kan? Jangan janji siap. Aku dah hantar. Yang penting aku dah hantar. Budak tu apa? Okey tu aku tak tahu. Tak. Kita kena tengok keadaan siapa yang naik bas kita. Tengok seorang-seorang berapa ramai, tengok kira berapa ramai. Dah sampai ke Terengganu baru tahu ada seorang tertinggal ke RNR. La ilaha illallah kan. Mana kata cek betul-betul. Jangan dengar sangat orang ni. Kadang orang tak menyawat tu pergi tengok. Kita bangun tengok. Siapa dah? Budak-budak ni. Kadang macam tu. Hidup kita ni buat dengan benda yang terbaik. Kan Nabi kata Allah paling suka hambanya buat satu perkara baik, teliti dan sempurna. Tak kira lah apa kerja sekalipun. Tak kira apa kerja. Itu sebabnya masa saya pergi Korea tu saya suka tengok macam mana tandas dia boleh bersih, macam mana jalan dia boleh bersih, tak ada satu sampah pun. Bayangkan kan kita ada interlocking yang dekat kaki walkway kan. Kalau macam kita tengok dekat apa Bandar Melaka kan banyak walkway kan yang ada interlocking tu, yang batu interlocking kan. Ada lumut-lumut yang solot-solot dekat colah-colah batu interlocking tu. Dia orang ambil tangkai sudu tu cungkil sendiri setiap pagi. Bersih ke depan kedai. Kalau kita bila Majlis Bandaraya nak datang ni, kalau kita
Dia tak ada beg sendiri. Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa Abang Abius pergi ke Jepun? Abang Abius pergi Jepun untuk pengamaran drama JKKK, dia kata dia terkejut waktu dia mesyuarat dengan production daripada Jepun tu. Dia makan coklat. Waktu break tu makan coklat, lepas tu dia nak buang mana, dia cari bakul sampah tak ada. Kemudian bos yang tadi chair meeting ni datang macam ni nak ambil sampah tu. Sebab apa? Dapat ambil sampah tu satu penghormatan dekat dia kata. Dia buka beg dia, briefcase dia, rupanya ada satu bekas khas untuk simpan sampah. Tu sebab bakul sampah, tanyalah Datuk ada pengalaman pergi luar negara. Tanyalah PM kita pergi luar negara. Dia orang tong sampah pun susah nak jumpa. Sebab dia fikir dulu benda dia beli ni jadi sampah ke tak, kat mana nak buang pun dia dah fikir dah. Orang yang isap rokok, dia isap rokok, dia ambil ada satu bekas, ingat tak yang macam bekas pen tu, yang ada bertutup tu kan? Dia ada satu bekas bertutup tau. Dia isap rokok, buang dalam tu. Isap rokok, buang dalam tu, sudah masuk puntung tu, dia tutup, dia simpan dalam briefcase dia, bawa pergi jalan. Kita tengok celah pasu bunga tu, tengok celah pasu bunga. Eden tak tengok pun dia tahu. Kadang-kadang macam twist macam ni kek jalan. Tak apa, nanti ada tukang sapu akan sapu. Benda ni saya dah cakap, belajar dengan UTM tak berlaku benda ni. Saya kata jadi kan tak nak tunjuk orang jaga kebersihan sampai ke tahap itu. Kita nampak ekstrim, kita datang tengok, ya Allah dahsyat betul. Abang Abius kata, Ustaz, kenapa Islam kita tak macam dia? Wahal dia bukan Islam. Bersihnya, dengan telitinya. Ada sekali Abang Abius pergi dekat laman rumah orang Jepun ni, nak buat pengamaran. Dia kata bersih betul laman ni apa semua. Lepas tu dia sakit parut. Dia masuk dekat dalam rumah tu, tak ada orang kat rumah ni. Dia kata masuk dalam tu, toilet dekat dalam. So dalam kan yang pintu sliding tu, tarik serap. Rupa kat dapur ada 6 orang dalam tu, sonyap ya. Motong bawang tu serap. Dia tak nak bunyi bising, takut orang luar tu tengah buat kerja. Bayangkan. Macam tu sekali dia orang. Saya cakap Allahu Akbar, saya kata macam tu mana dia orang kan. Kita macam mana? Pergi stadium, tengok stadium Han Jebat tu. Lepas permainan bola, perlawanan bola, tengok apa orang tinggal situ. Ada nampak orang bawa keluar sampah tu? Adalah satu dua. Kebanyakan tinggal, tak apa nanti ada orang sapu. Dia memikir ada orang sapu. Tak boleh ke kita buat jasa sikit, malam tu bersih, tukang sapu, tak ada benda nak sapu ni macam mana? Dorehlah kita balik malam ni. Doreh balik, dia dapat balik bersama dengan mak ayah, bersama dengan keluarga dia. Bersama dengan keluarga dia, kita dapat pahala sebab menyenangkan orang. Tu cerita tadi. Kita nampak benda tu macam tak ada apa-apa, tu memang kerja dia. Tengok pasar malam. Perangai orang cari rezeki kat pasar malam, kita tengok. Lepas pasar malam, siap ada pula kita kena bayar duit RM5, duit RM10, setiap satu gerai tu bayar RM5 dekat pengurusi Persatuan Penjaja Pasar Malam. Sebab apa? Nak kutip sampah. Apa pasal? Tak boleh kau kalau you pun lah, tak boleh kau packing elok-elok sampah tu kumpul ke satu tempat, supaya orang tinggal nak ambil aja. Tak. Tu kerja dia kata. Perangai. Satu lagi makhluk Allah yang perangai macam tu siapa? Borok. Tu je. Yang sepah yang tinggal macam tu. Dan kalau borok tu boleh susun lah kulit pisang itu, maka kita lagi teruk pada borok tu. Bayangkan. Tak, saya cakap tentang orang betul. Kadang-kadang bab kebersihan ni bukan cakap untuk kita je, semua orang. Kekemasan kita, tandas kita. Bayangkan kat Malaysia ni sampai buat NATEF, Expo NATEF, National Toilet Expo. Expo tandas kebangsaan. Sebab apa? Sebab tandas kita, ya Allah, tadi saya nak buang air, tanya asisten saya. Nak buang air, berhenti dekat satu R&R tadi. Bukannya R&R lah, hentian rehat. Esok kuih. Senyap pun kuih. La ilaha illallah. Faham tak? Terapung. Cuba doba tu. Anak bang macam ni. Dia macam bercakap ni. Macam tu lah. Tak terdaya. Sudah tak jadi saya buang air. Dia cakap, jalan. Masa dia cakap, jalan. Kata, tu pergi air kau. Tak jadi buang air. Tak jadi. Paruk tau kita perangai orang gitu kan. Cuma kalau ke R&R tu biasanya memanglah kebanyakannya okey. Tadi tu satu kes lah. Kebanyakannya okey. Cuma kadang-kadang ke R&R ni biasa kita tertipu dengan tekanan air tu lah kan. Kemana laju air. Kita buka besar lagi. Hilang puncuk macam mana kepala pak. Pak zap keluar dah kuyup.
Kawan-kawan tanya, kau kencing kau mandi je kan? Pasal kan. Aduh. Itu biasa berlaku tu kan. Sampai ke atas, la ilaha illallah. Osah laju kan? Tapi itu yang mana nak tengok bahawasanya kita tidak menghiraukan kejian manusia. Apa orang cakap, biarkan. Orang cakap kita semua dapat pahala. Akhirat nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Bila Allah Ta'ala umumkan, dengan ini diumumkan mahkamah mahsyar dibuka. Kita pun duduk lagi depan tu. Mak beratur panjang lah. Pahal pula orang ni. Orang ni rupanya pernah ambil hak kita. Kita pernah ambil hak dia. Tu sebab dia duduk depan kita, dia tuntut. Kita pernah potong queue waktu dekat pejabat. Kita pergi lah dekat nak bayar duit air kan. Kita sampai kat kaunter tu kan. Kita kena lah orang kat kaunter tu. Kita potong queue. Orang lah nampak. Oh, kau ajar kau, siap kau. Akhirat dituntut lepas tu apa? Ambil hak orang. Apa lagi? Rupanya kita pernah kutuk dia. Pun ada beratur kat depan kita. Sudahnya pahala kita yang borek tadi. Makin lama habis pahala dah nak. Tapi beratur panjang ya Allah. Beratur panjang ya Allah. Pahala dah nak habis dah. Kau pilih balik. Tak. Kali ini dosa orang tu pula kita ambil. Jadi orang yang kutuk kita tu, yang ada orang kan semayang tak berapa nak, main nombor rajin, tiba-tiba masuk syurga. Pahala dan masuk syurga ni. Ya Allah, kenapa rupa ramai betul orang ngumpet gitu. Jadi haraplah orang ramai ngumpet gitu. Kalau rasa-rasa nak main nombor, nak apa kan. Tak ada dah. Masalahnya yang ngumpet pun sama main nombor tu masalah tu. Kan saling-saling kan. Saling-saling ni masalah tu kan. Tapi bukan orang sini lah, tak. Saya tengok muka pun saya tahu. Semua warak dua barkun. Berimanlah kau nampak. Mudah-mudahan. Jadi, apakah kepentingan ikhlas ini? Yang pertama, kepentingan mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan lindungi kita bila kita ikhlas. Janganlah kita risau. Lindungi kita, lindungi keluarga kita. Dapat isteri yang baik-baik. Isteri dekat rumah elok, jaga rumah. Jaga anak kita pun dengan baik. Lindungi keluarga kita, anak kita balik daripada sekolah semua elok, balik pada universiti belajar baik. Tak ada pun malapetaka jadi kat dia. Tak ada dia nyuruh pergi mandi ke air terjun ke apa semua, tiba-tiba tahu dah mayat dah besok tu. Tak ada. Tak, kalau kebetulan memang ada berlaku tu, kebetulan lah cerita ni, makna Allah sayangkan dia. Tapi nak beritahu, kita nak Allah lindungi diri kita dan juga keluarga kita. Kemudian begitu juga hidup kita menjadi tenang dan tenteram. Tenang dan tenteram. Nak dapat Samsul Debat datang ceramah pun senang ya. Macam tiba-tiba laluan tu mudah ya. Siap potong queue tu. Berapa bulan dapat dah. Tak boleh awal sikit kau. Dapat dia awal kan. Pandailah dia memujuk PA tu. Dapat berapa lama kan nak dapat ni? Berapa lama? Seminggu. Potong queue betul. Kan kebetulan nak ada kosong. Alhamdulillah. Rezeki dia tu. Mana boleh tenang, ya datang pun relax. Saya pun cakap, oh mak, apa ramai mana nyambut dah ni? Saya sampai tadi, berdiri ramai lah. Ni ramai ceramah ni. Rupa ramai berdiri situ, sini kosong. Dah agak lah. Dah agak. Itulah kojo. Selagi tak sampai, itulah dah perangai kan. Lepas tu kan, memenuhi tempat duduk belakang. Sebab apa? Senang. Nak balik dengan orang tak perasan. Macam itulah antaranya kan. Kita hati jadi tenang, tenteram. Sebenarnya hati tenang, tenteram itulah kekayaan yang sebenar. Betul. Tanya Profesor Madya gitu. Sebagai penolong Naib Chancellor tanya. Macam-macam dalam kepala tu. Kau jawab lekas meeting apa. Lepas ni kan ni. Malam kan ada program. Malam ada program apa? Ada program. Malam ada program. Aduh, macam-macam. Kenapalah. Masa tu kenapalah dia tak jadi pemandu tu. Betul. Tapi yang pemandu pula kan kena untung betul kalau dah jadi prof ni, berbawa, berhantar kan, berkesana kemari semua, bertolong apa semua. Tak, sebenarnya kita kadang-kadang bila kita jadi ni, kita nak jadi macam tu. Nak jadi macam tu. Tapi dreba ni kan untung. Ada satu kisah pasal pemandu. Saya ingat ada satu kisah, ada satu ustaz, bukan saya lah, satu penceramah tu, dia ponik benar. Dreba ni biasa dia dah ikut bos ni, dia dah tahu dah isi kandungan ceramah bos tu. Dia dah hafal, dia balik kampung ada cerita macam dia yang ada ilmu tu. Macamnya sebenarnya kan ada 3 asas hukum ni. Dia ambil poin penceramah tu. Ada satu kali tu, aku ponik betul lah. Penceramah ni taklah terkena aku ponik betul. Kau tolong ganti aku ceramah malam ni. Gila tat. Jangan buat. Tak adalah kau ganti lah. Kau cakap lah apa yang kau tahu. Aku ponik benar ni.
Sampai dekat surau tu, orang surau tu tak apa nak penceramah ni. Turun daripada kereta, dia turun, dia pun tinggalkan ustaz ni dalam kereta. Dia Assalamualaikum, dia pakai kopiah elok pakai. Bum bertak, bum bertak, berangak dia sampai ke dalam. Dia dah sedap dah umat campur ceramah betul kan, masuk sampai dalam dia pun ceramah. Tang golak, tang nangis. Anda ada dia ambil beli poin yang ustaz ajar. Tang sesungguhnya dari segi hukum ni kita mesti macam ni. Anda ustaz ni. Habis tu masalah. Jadi itu saja pada saya. Ustaz, ada orang angkat tangan. Sudah. Nak tanya ustaz, apa hukum kalau macam ni. Sudah, macam mana pula dia nak jawab. Dia laju otak pemandu ni, otak laju. Soalan ni tak susah benar dah. Setakat soalan macam ni, pemandu saya pun boleh jawab. Tolong panggil dia tu. Suruh panggil pemandu nak kereta. Wah, ustaz dalam kereta. Ustaz dalam kereta tu tengah tidur nah. Dia kotuk bunyi tak. Ustaz panggil. Sudah ni ada hal ni. Dia pun masuk dalam dengan terpisah-pisah. Dengar. Tolong ulang balik soalan tu. Tolong ulang. Dia pun ulang. Tolong jawab. Dia pun sebenarnya dari segi hukum ni tak boleh. Yang ni macam ni. Kalau ikut pandangan imamnya dia macam ni macam ni. Tu jawapannya. Nampak tak? Pemandu saya pun boleh jawab dia. Wang ajar kau. Semenjak pada tu dia tak bagi dah rebar dah ceramah. Tapi itulah dia kan. Tapi itu maknanya dia boleh buat dengan baik lah kan. Boleh buat dengan baik walau apa pun. Jadi makna kata tenang dan tenteram hidup kita. Kemudian terhindar daripada hasutan syaitan. Bila kita buat baik maka sentiasalah ada malaikat baik duduk dengan kita untuk mencatat kebaikan-kebaikan kita. Tapi kalau kita ni sentiasa buat maksiat, buat benda-benda jahat, Allah akan hantar seekor syaitan duduk dengan kita, ikut kita sampai kita mati. Itu sebabnya kalau buat jahat todoh, yang benda jahat lain ni nak buat lepas tu. Kan? Jadi jangan. Kemudian seterusnya, doanya akan dimakbul oleh Allah. Bila kita ikhlas, doa kita akan dimakbul oleh Allah, insya-Allah. Doa yang baik-baik. Dapat isteri pandai masak, Allah. Dapat suami kan romantik, suami balik menyanyi dah. Melepaskanmu bukan mudah bagiku untuk melalui semua ini. Contohlah kan. Iya. Ataupun dia nyanyi indah sungguh panorama. Bini kat dapurnya bagai pulau ni warna anak ulala. Jadi lagu tu romantik. Dapat bini pandai masak. Lempar-lempar jadi. Bayangkanlah lempar telur jadi ayam gila betul. Monoteh ayam tu gila betul. Siap racik-racik ya. Iya, kadang-kadang orang lelaki ni kan susah benar dah tu tengok. Nak macam abang-abang pemandu ni kan. Tengok. Dia kan susah benar lauk ada. Saya tengok kan pemandu ni bila berhenti bukan lauk banyak mana, dia ambil sayur sikit, telur, bau kecap, bau kuah sikit jadilah. Orang lelaki macam tu ya. Korang yang ramai tanya soalan susah. Hari tu waktu PKP tak boleh keluar tu kan. Cakap je nak lauk apa. Semenjak masuk grup masak tak jadi ni. Memang tanya. Masak lauk apa? Macam-macam. Kau jangan kau tanya sekali dia sabut dengan binatang yang tak ada jumpa. Malam ni kau masak landak apa ke gila tu ni kan. Tapi orang perempuan ni kena sabar dengan orang lelaki. Orang lelaki ni kadang dia gomar tanya lauk yang tak ada kan. Orang perempuan kena sabar. Dia masak macam-macam lah. Orang perempuan pun ni balik dah masak tuntang siap bersusun lah. Siap tisu, air kosong pun siap. Kan lah. Lelaki tanya. Macam-macam lauk masak. Telur dadah tak ada. Telur dadah tanya orang. Yang bini yang jenis bangih ni macam-macam binatang masak dah. Bukan apa yang dah. Rumah mulut kau. Macam-macam binatang masak kemarin. Apa ni? Cubalah elok-elok. Ada tu pula bunyi lembut maksud kasar. Abang. Tak cukup ke telur yang ada? Wah, kau lain macam. Yelah, telur rebus dah ada. Telur mata kabau dah ada. Telur dadah agak tanya kan. Apa salah kalau suami tanya? Ya, telur dadah tak ada ke nak telur dadah? Kejam Langsung suami tu pegang tangan. Tak apa, abang lepaslah. Ayang, abang tanya je kalau ada. Kalau tak ada tak apa. Abang, bukan lama pun 2 minit je. Ayang, apalah maknanya 2 minit ni kalau ayang tak ada di sisi abang?
Abang, anak kat meja makan muntah belilah. Tak terayo. Berdrama pula desnya. Tak terayo. Nampak tak? Itu okey. Makna rezeki lah tu, rezeki kan? Betul. Hidup tenang, tenteram, tapi anak pandai. Bayangkan menitis saya mata tengok anak konvo. Ya Allah bang, anak kita konvo dah bang. Anak kita konvo. Wah, konvo tadika tu. Kalau dia punya sedih tu kan macam konvo universiti. Nak menyampah lah kan. Tapi itulah dia, bukan apa. Dia biasa anak tu tak dengar cakap. Malam konvo tu dia boleh buat persembahan ikut cikgu dia je. Itu yang sedih benar hati tu. A-E-I-O-U. Untuk ayam kak. Anak kita bang. Nampak tu suka benar tu kan. Kemudian doanya dibabulkan, diangkat darjat dan martabat oleh Allah SWT sebab ikhlas. Jadi orang baik. Kita mungkin tak naik pangkat, tapi orang letakkan kita. Kau kalau apa-apa hal, kau nak minta doa yang makbul ni, kau pergi ke unit tu. Dekat unit kenderaan tu. Kau jumpa yang seorang, dia seorang yang pakai tanjak. Dia tu ke. Contoh. Contoh. Kalau peh ni tak tanggap. Tanggap dah tanjak tu. Tak terang. Contohlah kan. Mana naik nama kan. Mana darjat Allah angkat di sisi manusia mana nampak dah. Walaupun tak naik pangkat, tapi orang senang dengan dia. Tentu dia. Ada orang naik pangkat, tapi orang benci dengan dia. Biar dia, lantak dia. Dia membodek kerja. Tak ada orang lain, menyampah dan tengok Contoh ada. Biarlah orang lain naik pangkat, kita tak naik pangkat. Yang penting kita belajar syukur. Dan seterusnya, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, apa saya nak beritahu? Abu Lais As-Samarkandi kata, jaga 7 perkara. Jaga 7 perkara. Yang pertama, jaga lisan kita. Jadi pemandu cakap yang elok-elok. Naik bas zikir, ataupun siapkan radio lagu kan, lagu yang zikir-zikir tu kan, ataupun apa yang nasyid-nasyid yang elok-elok tu. Iman tak dapat diwarisi. Macam tu kan. Nampak kan. Menangis buat bas. Buat kan. Sadih insaf betul lah. Iya, baru-baru ni saya nyanyi lagu dekat Puspen, Pusat Pemulihan kan. Engkau bagai air yang jernih. Nampak kan? Mbak, dia macam air jernih di dalam bekas yang berdebu. Nampak? Bokeh dia berdebu, tapi dia tu suci. Zahirnya kotoran itu terlihat. Nampak? Kesucian terlindung jua. Dapatkan yang original. Jangan saja. Tak nak beritahu orang cakap lah kita apa pun. Tapi itu dulu. Dulu orang cakap pemandu ni second class. Tak. Pemandu ni segala-gala. Kalau tidak, tak percaya cuba tanya. Profesor kata tanya. Tanya dia dah ada dah. Pemandu saya dia. Dia tak ada nak lain dah. Itu bawa saya. Dah ada pilihan nanti sebab tu senang. Ragam dia dah tahu dah. Dia macam mana. Dia nak berhenti kat mana. Dia nak semayang kat mana. Dah tahu dah kat mana. Dah tahu. Sebab apa? Bukannya kaleng-kaleng lah jadi pemandu ni. Dia dah ada dah orang yang suka. Saya paling terkejut waktu pergi ceramah dekat SUK Perak. Rupanya dia ada 5 ke 6 orang pemandu perempuan yang bawa Pajero, bawa jeep, bawa kereta Merc ni. Ada 4-5 orang yang berumur baru 23-24 tahun. Tapi memang Profesor Madya Rahimi tak beransur lah, sebab dia hanya dikhususkan bawa perempuan. Senang. Iya, sebab apa? Betul juga kan. Dia biar yang faham, yang perempuan macamnya. I nak berhentilah. I nak tukar pet. Takkan nak cakap dengan apa orang pandu lelaki? Nak tukar pet. Apa warna pet tu? Yang lelaki tu pula tanya. Ada yang bangang kan? Tak tahu. Tak, tapi betul kan? Tapi makna kata disesuaikan. Jadi pemandu sekarang bukan jawatan yang besar-besar. Kau pilih betul-betul orang yang elok, yang boleh simpan rahsia, bukannya orang yang jenis tak menuris. Kalau tidak, dulu tu orang cakap pemandu ni orang yang banyak masalah. Pemandu ni orang yang ada hal.
Ada ya, dia lah yang paling kuat sekali menyuarakan bono tak puas hati dekat organisasi. Tak ada. Sekarang mana ada? Ni semua setuju ni. Tak ya tak tidak ke? Enggaklah. Jadi mana kalau bagi cadangan pun dengan cara yang baik. Jadi mana lisan kita yang baik-baik. Zikir keluar mulut yang baik-baik. Kedua, jaga mata kita. Tengok yang baik-baik. Tengok yang elok-elok. Jangan ajar mata kita tengok benda yang tak elok. Terutama dalam handphone kita. Banyak benda-benda baik boleh tengok. Jangan tengok benda-benda yang tak baik. Kan? Orang perempuan tengok drama Korea back to back dalam telefon. Sampai habis data. Sampai sambung lagi. Kalau lah episod drama Korea tu zikir dah, ramai jadi wali dah kan. Bersambung-sambung tengoklah drama Melayu Ku7. Drama Ku7 tu sampai tengok dalam tadi, sambung tengok ke pejabat. 7 hari mencintai Ku2. Saya tak tengok tapi saya dapat tahu jahat betul Mak Leha tu, saya dengar macam tu. Lepas tu sambung lah cerita pengantin satu malam kan. Dah habis lah cerita tu. Mana kau tengok lah. Dah. Mengaku tak tengok tu tak tahan. Baguslah korang mengaku, bagus. Itu yang terbaik. Daripada orang tak tengok. Beraklah kau memang kau tengok kan, tapi dia mengaku. Kan. Bagus betul. Itulah semangat yang kita nak mengaku. Ya, jaga mata, tengok yang baik-baik. Ya, tengok baik-baik, tengok apa? Tengok mak ayah dapat pahala pertama. Tengok mak ayah dapat pahala. Mak ayah dah tak ada ustaz, ziarah kubur dapat pahala. Ya. Kedua, tengok suami, tengok isteri dapat pahala dengan syarat tengok suami dan isteri sendiri. Tengok laki orang tak dapat pahala dah. Tengok laki sendiri dapat pahala. Kan? Pandang isteri. Lepas tu yang Dr. Fadilah Kamsah cakap, peluk isteri panjang umur 4 saat. Tak mana dia dapat tak tahulah, tapi dia nulang lah. Macam tu lah. Tapi yang pastinya peluk isteri sendiri. Peluk bini orang pendek umur. Kan tersalah peluk pula kan. Kemudian yang ketiga, pandang apa? Pandang Quran dapat pahala. Pandang dapat pahala, apatah lagi baca. Pandang, baca, faham, lagi besar pahala. Pandang, baca, faham, hafal, lagi besar pahala. Pandang, baca, faham, hafal dan buat apa yang Quran suruh melalui Quran Allah Ta'ala perintah tu kita buat, lagi besar pahala. Dan yang keempat, tengok Kaabah dapat pahala. Jangan risau, bulan seboleh dah boleh pergi umrah dah. Siapa nak pergi dengan Samsul Debat bulan 3 tahun depan dengan Al-Mikela Travel. Okey, ni bukan promote, lebih kurang macam tu. Insya-Allah dapat harga yang paling murah sebab dapat pergi dengan Samsul Debat. Betul. Kadang-kadang excited. Orang nak pergi tu insya-Allah. Kau tak dapat pergi dah. Tengah tahu coronavirus ni. Tak, doa yang baik-baik insya-Allah. Dapat pergi insya-Allah. Tu yang pergi-pergi tu kan. Kadang ada yang dogi tu. Orang cakap kat Raudah tu orang tengah ramai. Jangan tamak. Raudah bantai sujud dah lama. Sujud lama menangis. Orang Arab dia sudah dah lah. Orang Arab tu tak sabar, dia basah. Di langkah orang Malaysia tu zop Allah Akbar. Orang Malaysia ni bangun bersujud dah gelap pula. Kat mana dia ni ya Allah? Gelap ya Allah. Dalam kain orang Arab ni ya Allah. Gelap. Bau dah lain macam lagi. Pandang atas langsung nyorit jaga apa? Itu salah tu. Jadi itu dia kan. Contoh kita belum cerita seorang nak orang tengok Kaabah, dia nak tengok Kaabah, nak tengok Kaabah dia. Masuk dalam masjid, lepas tu tak mau dia balik kata, "Ustaz, banyak dosa saya Ustaz, banyak dosa." Kenapa? Saya tak nampak Kaabah Ustaz. Sabar pak cik, ini Madinah. Mana datang ke Kaabah ke masjid tu? Ke Madinah cari Kaabah, mana tak jumpa. Ke Makkah dia amat, tunggu hari kamu jumpa. Nah, parah apa tu. Macam-macam jumpa. Ya. Jadi itu dari segi mata kita. Pandang Kaabah pek pahala. Cantik. Kemudian seterusnya, jaga apa? Jagalah hati kita. Jangan tamak yang bukan hak kita, jangan ambil. Jangan tipu klaim tak berkat. Tak cukup. Kadang bahagian kewangan hantar query, kenapa klaim macam ni? Kita macam duit mak bapak dia, sebab bukan duit mak bapak dia lah dia tanya. Yang bukan hak kita pun explain kenapa banyak nak tinggi nak klaim. Cakap saya tak tahu jalan, tersalah jalan banyak kali.
pusing kat mileage tu, pusing dekat roundabout tu banyak kali. Jadi itu sebab klaim tu jadi tinggi. Cakaplah macam tu. Kan, jadi makna kita beritahu. Tahu orang. Kau timur, kau tak timur, tolak, kena potong, terima. Tak payah marah. Macam tu. Dia dah tolong kita. Yang patut kita dapat, kita ambil lah. Yang tak patut, jangan ambil. Kedua, jangan kita sombong. Nak sombong dengan apa? Sombong kereta besar sampai masuk. Kereta besar tu dah tak peduli dah. Ada lagi kereta besar yang lain. Hui, bas baru nampak. Untunglah kau. Lepas tu ada bas baru lagi keluar, orang lain pula bawa apa dan bukan susah nyap. Kan, tak payah lagak-lagak. Bawa motor besar. Bawa kereta berkilat Azia warna merah. Contoh. Jadi contoh. Tengok Samsung debat pun naik Azia. Okey je. Tadi pun dia mau 50-50. Yo ke tidak dia ni? Yo ke tidak? Saya pernah naik Azia kan. Saya naik Azia tu. Saya pergi ke Kuantan, ceramah dekat hotel butik Kuantan untuk TM. Sampai ada kat lobby tu, kereta basuh lumak kotor. Saya cakap dengan driver saya, "Wih, kopi basuh kereta ni dulu, kamu kau datang balik." "Okey bos." Saya turun, dia tu jalan. Yang penyambut tamu tu, dia sambut dah. "Oh, steady Ustaz." Jauh-jauh datang naik Grab. "Wih, kereta aku tu." Kereta. Ajar betul. Grab apa? Yalah, turun tu jalan kan, ingat Grab lah. Kereta aku tu. Saya senang kan tuan-tuan. Salah satu sebab saya gemar ni Azia ni, bila turun hati saya elok. Saya ceramah tu hati saya elok sikit lah. Ya. Naik kereta besar kan, terasa macam setan ni jahat tu boleh turun. Ui, besar kereta kau. Semua orang tengok. Oh, tak payahlah. Biarlah aku naik kereta kecil, tak apa. Lagipun berdua kan. Jadi siapa tadi? Ada nampak kaki saya terkeluar-keluar? Tak ada? Okey. Kau ajar adik kecil, kaki tak terkeluar. Kau ajar. Lepas tu cermin saya galak. Cermin saya memang galak. Sebab kadang-kadang kesian dekat traffic light tu, ada orang tak boleh kawal perasaan, nampak saya kat seorang. Salah dia orang ni. Itu semua nak kena jaga tu kan, nak kena jaga. Tapi itulah dia. Jadi makna kata mata kita, jaga hati kita, jangan kita tamak, jangan kita sombong. Tak ada apa. Sombong dengan pangkat. Sementara isteri aku paling lawa sekali sampai masa tu. Suami I bagi I 2,000 sebulan, okey? Besok tu mati, tercokik sudu. Mati. Hilang 2,000 sebulan. Tercokik sudu gila, dia tongking kat bini. "Abang, tercokik mati tu. Kawan tu tengah menyudu yang kau tongking buat apa? Tergadak kau tokak itulah tu. Jago kan. Sementara kan kereta besar, harta. Dulu kita cakap rumah paling besar dekat Bandar Melaka, kata nampak, "Ui, rumah ni besar. Aku ada duit besok aku nak beli rumah macam tu." Hari ni heran pun tidak, berlambak rumah besar kat Melaka. Kan? Dulu hotel Equatorial, hotel tu bagus. Hari ni berlambak hotel baru. Tak ada siapa sangka. Pangkat aku paling tinggi tau. Nampak macam sampai masuk pencen kan Datuk. Tu, bukan Datuk ya, saya pun sama tu. Yo. Nak saya dah saya ni pencamah alam sekitar, mana sampai saya bawa sama tu. Tak, saya pencen umur saya berapa? 40 tahun saya dah dapat kad pencen. Pergi ke hotel dapat 10%. Ya, jadi mana kata sampai masuk sementara, tapi alhamdulillah orang bagi Datuk dengan saya walaupun dah pencen sihat. Steady, susah nak tengok orang pencen datang pakai cermin hitam ni. Susah. Kalau orang Datuk nampak muda kan. Ya. Datin ada? Mana Datin? Mana Datin? Jauh Datin. Oh, Datin ada belakang. Masih Datin. Datuk steady. Datuk bukan takut Datin. Kan Datin menakutkan. Dia bukan takut bini tu. Bini menakutkan. Ingat suami kepala keluarga. Ingat tu. Jangan lupa orang perempuan tongkuk keluarga kau jangan main-main. Tongkuk patah dengan kita-kita je jangan main-main. Ingat tak yang kisah Raja takut dengan pemaisuri tu? Dia panggil Raja tu takut macam mana dia nak lawan pemaisuri dia ni. Dia panggil semua lelaki dalam negara dia. Siapa yang takut bini berdiri belah kanan betul. Semua pergi belah kanan lah. Tak ada batu yang berani, ada pandang semua. Nasib baik ada seorang. Kau kemari. Apa pula? Tuanku nak jumpa, tuanku lah turun. Dia pasal peluk tiang, punya berani dia suruh Raja turun tu. Raja tu, sekarang kau cerita lah macam mana cara nak lawan pemaisuri betul. Apa nak? Patik pun takut bini. Asal kau tak pergi mana? Bini Patik dah bosan. Jangan pergi mana-mana. Tunggu sampai dia sampai. Lagi tahu takut.
Lagi teruk takut ingat berani mana. Lagi teruk takut Allah Akbar. Ingat berani tak ada dah kan. Tak ada, kita bukan apa, bukan takut tapi sayang. Ya. Orang perempuan ni pengorbanan ni sangat besar. Tu anak apa ramai tu? Yang menyambil jadi bos kau main kan, nampak? 8 anak ambil kau. Yang paling kecil apa tu? Metrik. Oh, alhamdulillah, nampak? Anak ramai, rezeki, sihat macam ni boleh datang. Nampak? Ini satu semangat yang kita nak. Betul tak? Bos datang bagi support dekat kita. Nampak baik program kan? Betul tak? Saya ikutkan banyak lagi nak sampaikan, tapi tahulah masa kan. Makna kau memang kau nak panggil lagi tu makna tak ada. Tak ada lah. Kemudian bila kita tengok dalam bab ni kan, dalam bab ni saya tengok kan, kaum perempuan pengorbanan cukup besar. Tu sebab saya selalu tu, sebab saya hati-hati bab cerita bab perempuan ni. Kaum perempuan ni dia makhluk yang sangat istimewa. Allah jadikan manusia paling kuat perempuan, bukan lelaki. Menanggung perangai lelaki. Banyak cekadak dari pagi sampai ke malam. Orang dah tidur dia berabul, la ilaha illallah. Ini betul. Dia nak tidur dia pening. Apa dah bang? Apa dah? Mula pegang tak boleh. Apa pegang nak berabul pula? Tak contoh. Tak, tapi dia layan suami. Tu bawa perempuan, bayangkan dia orang perempuan sakit melahirkan anak ibarat 20 tulang rusuk dipatahkan serentak. Tuan perempuan dengan tahap tu dia tetap nak beranak lagi. Datin 8 kali. Kak anak apa main kak? Kak apa main nak kak? Ayo. Hampir. Ada lagi tak rasa lepas ni? Tak nak dah tutup kilang dah. Mana masalah mak? Datin 8 steady kau pula ompek. Tutup kilang. Tak ada 4 je. Orang perempuan nak tutup kilang pastikan bincang dengan pengurus. Pengurus kalau ada jumpa tapak baru kau jangan main-main. Dia tak ada berengah lagi dah. Cawangan baru dibuka kau jangan main-main. Jangan main-main. Tu sebab orang lelaki bila isteri bersalin, temankan isteri. Temankan isteri. Kat hospital Melaka pun dah boleh dah temankan isteri bersalin. Bila teman tu pandang. Ini tak nak teman isteri apa alasannya? Takut darah tak boleh. Kau mengajarkan bini kau tak nak fikir kan? Pandang isteri tu dalam bilik labor room tu, pandang sabar, pandang muka. Tak pernah perempuan bersalin darah keluar kat muka. Sakit bang, keluar muka. Memang semua orang tak nak macam tu. Temankan isteri tu, sakit bang, ya sabar. Sakit bang, ya bang faham. Mana abang faham? Abang tak pernah rasa. Kemudian bila lahir anak Allah, setelah berjam-jam mempah pulas, keluar anak, langsung suami masa tu menitis air mata. Ya, cukuplah. Cukup tak payah beranak lagi. Cukup. Abang takkan seorang je anak kita. Cukup. Abang tak sanggup tengok kau sakit macam ni. Bagi orang lain pula. Kau cakap macam tu terbuka jahit kau jangan main-main. Kau jangan main-main tau. Jadi makna kata agak-agak lah bergurau dalam bilik labor room tu. Abang gurau tadi tak ada. Tak hargai orang perempuan. Orang perempuan ni makhluk yang sangat hebat. Ya, jangan kita sombong, jangan kita tamak, jangan kita dengki. Yang ketiga, jangan dengki. Ya, dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya tahu dalam Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki, jangan terdengki. Dengar dia pakai kereta baru, taman dia dicuri kereta tu. Dengar anak PSA dapat 6A macam anak dia seorang pandai. La ilaha illallah. Dengar dia naik pangkat, tak apa dijilat bos tu. Cuba cakap lelok, dengar anak PSA dapat 6A, alhamdulillah ada juga budak pandai kat kawasan kita ni. Dengar dia naik pangkat, alhamdulillah apa-apa sok senang minta tolong. Dengar dia pakai kereta baru, ya ke? Wah, untung-untung dapat kita naik, tak payah bayar bulan, tak payah servis, dia bayar. Kita naik, ya, senang. Tak payah nanggi-nanggi. Buat apa nak nanggi-nanggi, buat apa? Dengar haji lah, haji mana? Haji lah yang umur 95 tu. Kenapa lah? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Kau tak dengar habis cerita ni. Bini dia umur 25. Suami 90 lebih. Bini 25 tak terangkit kau ni. Dan kalau apa salah cakap elok, alhamdulillah dapat bini yang tanggap boleh jaga dia kan. Minta memban kadang-kadang.
Malam pertama mati tu lah. Cubalah elok-elok. Cuba tanya perempuan tu, kau gambar benar dengan Abang Haji tu. Umur dah banyak. Abang Haji ni kan, pertama dia kuat gurau. Kuat gurau. Dia romantik, memahami. Kemudian kan, setiap kali saya marah dia kan, dia tak pernah balas balik. Dia ada pakak, tak terang nak balas apa. Contoh lah, tapi bukan orang sini lah, tempat lain. Kan? Kemudiannya, lepas hati, jaga perut. Pastikan perut kita, jangan benarkan benda-benda haram masuk dalam perut kita. Ingat pemandu. Nabi cakap apa? Barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda haram tu ada di dalam perutnya. Dan barang siapa mati dengan keadaan benda haram ada dalam perutnya, bersaksilah dia akan menjadi bahan bakar untuk api neraka. Jadi jangan cari rezeki Allah, biar dia sikit tapi cukup. Kalau nak lebih, sedekah. Tu ya, modal sedekah. Nampak tabung, sedekah. Kan? Sedekah banyak, insya-Allah kita tak ada apa. Kan? Okey je. Macam contoh kita nampak ada peniaga-peniaga tu kan? Peniaga. Sedekah. Sedekah dengan cara beli. Ya, dia berharap tu, adalah orang beli. Jangan tanya khabar. Tanya dan bayar. Contoh macam kita dalam YouTube kan? YouTube. Daripada kau sedekah dekat orang yang bukan-bukan, baik kau tolong Syamsul Debat. Syamsul Debat TV. Tekan subscribe. Jangan tengok video je. Subscribe biar bila ada video baru setiap hari dapat tengok video baru. Termasuk video kita hari ni. Syamsul Debat. Jangan follow ya, subscribe. Tekan loceng tu. Bila tekan loceng tu, setiap kali video baru keluar kat handphone kita boleh tengok. Yang terkini. Jangan lupa. Sekarang subscribe. Dah okey. Betul. Sedekah. Sedekah. Sebab pertama, dia akan mengkayakan hati. Kedua, membersihkan harta walaupun sikit rasa cukup. Yang ketiga, akan memanjangkan usia daripada penyakit mudah-mudahan. Dan juga yang keempat, melancarkan rezeki. Lepas perut, jaga tangan kita, buat benda-benda baik. Kemudian jaga langkah kaki kita, melangkah ke tempat-tempat baik. Dan yang terakhir sekali, jagalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Jadi rasa cukup dah setakat tu. Saya faham muka-muka subuh nanti tu, saya faham. Kalau dah mula dah bisik, habis apa ni? Dah mula dah bisik, dah mula dah pandang jalan, mana jalan dia nak lari ni kan? Jadi itu saja daripada saya pada hari ini. Mudah-mudahan ingat ikhlas bekerja tak rugi, Allah akan balas. Ingat, paling tidak balasan di akhirat. Barang siapa mengejar keberuntungan akhirat, nescaya Allah akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, Allah akan bagi sebahagian saja pada keuntungan dunia, malahan dalam hatinya tidak pernah rasa bahagia. Jadi itu saja pada saya. SD, macam mana nak alihkan anak-anak daripada gadget agar kami sekeluarga kembali mesra? SD, sebab harta kami adik-beradik bergaduh dan ada yang ingin putus saudara. Apa yang perlu saya buat? SD, anak saya suka melawan kata saya. Ada tak tips nak melembutkan hati anak? SD, suami saya curang tapi saya tak nak poligami. Dosa tak kalau saya minta cerai?